InsyaAllah pada hari ini kita akan bersama-sama untuk tadabbur surah Al-Fatihah ayat 1 hingga 4 insya-Allah. Mungkin ada yang berkata surah Al-Fatihah dah belajar. Surah Al-Fatihah kita selalu baca ni. Surah Al-Fatihah dah hari-hari kita baca. Takkan kita nak tadabbur. Jadi rakan-rakan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebenarnya dalam surah Al-Fatihah ni hari ini kita tadabbur, kita akan bertemu dengan sesuatu yang lain. Barangkali minggu depan kita tadabbur surah Al-Fatihah ini, kita akan nampak dari posisi yang lain. Dan subhanallah, inilah dia tadabbur, dia akan proses ini adalah proses yang berterusan. Kita akan berjumpa dengan bermacam-macam khazanah dalam Al-Quran ini. Dan subhanallah, inilah kitab yang paling agung diturunkan kepada kita semua. Baik, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Okey, sebelum saya pergi lebih jauh lagi, boleh tak komen dekat message tu buat nombor 1 sekiranya suara ni jelas. Sebab takut dia bercakap seorang-seorang sebab internet dia tak cantik. Cuba jelas, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Barakallahu fikum. Terima kasih yang berikan respon. Alhamdulillah. Baik. Rakan-rakan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, insya-Allah kenapa saya memulakan dengan surah Al-Fatihah? Sebabnya pada minggu lepas kita dah masuk kepada kenapa kita perlu tadabbur Al-Quran. Jadi untuk memulakan surah pada hari ini, kita akan masuk ayat berayat, tetapi hari ini saya mulakan dengan surah Al-Fatihah. Sebab apa? Sebab surah Al-Fatihah inilah surah yang hari-hari kita baca, surah yang kita dah hafal daripada kita kecil, surah yang ada kalau kita nak lebih faham makna dia ataupun nak ingat dia punya makna tu, sehingga kan ada yang buat lagu untuk memudahkan anak-anak menghafal. Jadi surah Al-Fatihah ini sebagai pembukaan dia, muqaddimah dia, ia adalah surah Makkiyah mempunyai 7 ayat dan surah ini adalah surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Baik, surah Al-Fatihah ini rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, surah ini adalah conversation antara Allah dengan hamba-Nya, antara kita dengan Allah. Jadi surah ini kalau kita lihat daripada awal, walaupun 7 ayat, tetapi kita faham dengan baik dan kita cuba amalkan, insya-Allah kita akan jadikan surah Al-Fatihah ini sebagai pegangan dalam kehidupan kita. Hari-hari kita ulang surah Al-Fatihah ini. 17 kali kita ulang baca di dalam solat. Jika tuan-tuan dan puan-puan melakukan solat sunat lebih banyak, maka lebih banyak lagi surah Al-Fatihah yang kita baca. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rakan-rakan sekalian, boleh tak bantu saya cuba jawab dekat mesej tu, namakan nama lain bagi surah Al-Fatihah. Kita nak tengok sama-sama. Cuba tuliskan dekat komen tu. Selain surah Al-Fatihah ini diberikan nama apa lagi? Ummul Kitab, Masya Allah. Puan Nurul, surah Furqan, Masya Allah. Lagi-lagi Induk Al-Quran, Ummul Quran, Masya Allah. Surah Syifa, Masya Allah. Surah Kafi. Masya Allah, jazakumullahu khairan kepada ibu-ibu, puan-puan, tuan-tuan yang memberikan respon, dan alhamdulillah saya sangat suka dengan respon tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik, kita akan teruskan dengan surah Al-Fatihah ini, tetapi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita masuk surah Al-Fatihah ayat 1 hingga 4 sahaja. Kenapa? Sebab kita nak tengok nanti melalui segmentasi surah kita akan faham bagaimana penyusunan surah Al-Fatihah ini. Baik,
Ini adalah nama lain bagi surah Al-Fatihah dan Masya Allah terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang respon tadi berkenaan dengan surah Al-Fatihah ini. Nama lain bagi surah Al-Fatihah. Barakallahu fikum. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah sekalian, kita nak lihat bahawa nama lain bagi surah Al-Fatihah yang pertama adalah Ummul Kitab. Kalau nak tengok kan surah Al-Fatihah ini dia banyak nama dia. Tapi hari ini saya bawa kepada 3 sahaja. Tetapi tadi yang saya lihat Tuan Idris je tadi. Dia ada tuliskan tentang surah Al-Fatihah ni sebagai surah Kafi, surah Syafi. Okay. Jadi ini adalah antara surah Al-Fatihah, nama lain surah Al-Fatihah. Yang pertama adalah Ummul Kitab. Selalu kita nak mulakan sesuatu majlis ataupun kita nak mulakan sesuatu pelajaran ataupun kuliah, kita akan menyebutkan nabda hadzal yaum bi suratul Fatihah bi Ummul Kitab. Kita mulakan hari ini dengan Ummul Kitab. Jadi Ummul Kitab ini dia disebutkan sebagai ia mengandungi seluruh maksud dan tujuan dari agama ini. Sebab itulah antaranya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya membawa surah Al-Fatihah pada malam ini sebab walaupun 7 ayat tetapi dia merangkumi maksud dan tujuan dari agama kita ini. Dan seterusnya surah Al-Fatihah ini nama lain juga disebutkan sebagai Al-Kanzu. Al-Kanzu ni alif lam kaf nun zaid. Dia disebutkan sebagai surah yang mempunyai perbendaharaan. Dia ibaratnya seperti gudang yang mana dalam gudang ini gudang yang sangat besar dan dia menyimpan banyak khazanah. Jadi kalau kita nak masuk gudang ini, kita kena masuk perlahan-lahan, kena mencari, kena semak, kena teliti untuk bertemu dengan khazanah yang bermacam-macam. Dia ibaratnya kita satu gudang tadi dia menyimpan 113 surah yang lain. Dan kalau kita nak tahu juga bahawa surah Al-Fatihah ini adalah kunci untuk kita memasuki 113 surah yang lain. Sebagai contoh, tuan-tuan dan puan-puan kan, sebagai contoh di dalam surah Al-Fatihah kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kan kita minta pada Allah dalam surah Al-Fatihah, kita minta ditunjukkan pada jalan yang lurus. Lalu Allah menjawab, memberikan jawapan di dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Tadi kita minta pada Allah supaya ditunjukkan pada jalan yang lurus, siratal mustaqim. Lalu di dalam surah Al-Baqarah Allah memberikan panduan kepada kita, zalikal kitab. Inilah kitab yang tiada keraguan di dalamnya bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Jadinya kita meminta tadi di dalam surah Al-Fatihah, namun Allah memberi panduan supaya masuklah ke dalam surah Al-Baqarah untuk kita mengetahui yang seterusnya sehinggalah surah An-Nas. Dan yang ketiga disebutkan sebagai As-Sabu'u Al-Matsani. Kalau kita lihat As-Sabu'u Al-Matsani ini adalah di dalam surah Al-Fatihah ini disebutkan As-Sabu'u Al-Matsani kerana Allah sendirilah yang menamakannya dengan nama tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 87, iaitu Allah menyebutkan walaqad atainaka sab'am minal masani wal Qur'anil azim. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. As-Sabu'u adalah 7 ayat dan Al-Matsani selalu diulang-ulang di dalam setiap rakaat solat. Dan kalau kita lihat bahawa dalam As-Sabu'u Al-Matsani ini dalam surah Al-Hijr tadi pada ayat 87, ayat ini yang memberikan kekuatan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kerana apa? Kerana waktu itu Nabi 10 tahun di Mekah, kemudian Nabi kehilangan pakciknya dan isterinya, Sayyidatina Khadijah. Bayangkan dua individu inilah yang membantu dakwah Nabi, yang memberikan kekuatan kepada Nabi untuk terus berdakwah. Kemudian waktu itu berlakunya kehilangan dua individu ini. Maka Allah memberikan ayat ini kepada baginda Nabi SAW untuk memberikan kekuatan kepada Nabi. Maka di situ Allah menyebutkan, ambillah 7 ayat ini dan jadikanlah sebagai pegangan untuk kamu menjadi kuat. Sebab Allah tahu waktu itu Nabi berada di titik yang terendah. Nabi rasa sangat sedih. Maka Allah pujuk dengan ayat ini. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rakan-rakan sekalian, kalau kita ada ayat yang kita jadikan kekuatan dalam hidup kita, silakan. Sebagai contoh, ada yang menjadikan surah Ad-Duha sebagai kekuatan, ambillah ia supaya kita dapat menjalani kehidupan lebih tenang, lebih yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi saya nak berkongsi, ada salah seorang rakan saya, rakan tadabbur jugalah, bila saya bersama-sama dia dalam kelas. Dia kata dia tinggal di Manchester. Jadi bila tinggal di Manchester ni 20 tahun dah di sana. Jadi kuantiti ataupun Islam di sana berbeza dengan sini. Dia kata memang berbeza. Tetapi dia kata, Ustazah, apa yang memberikan kekuatan kepada saya adalah ketika mana saya baca surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah. Ia adalah memberi kekuatan kepada saya. Dan waktu itu mereka ini, puan ini dia nak mulakan kelas tadabbur. Jadi dia kata, saya nak mulakan dengan surah Ad-Duha, nak faham lebih lagi. Maka tuan-tuan dan puan-puan, jika kita ada ayat yang kita pegang untuk menjadi kekuatan kepada kita, persilakan. Walaupun kita tahu bahawa satu Al-Quran itu adalah penawar kepada kita, tetapi ada satu ayat yang betul-betul membuatkan kita terkesan, kemudian kita ambil manfaatnya, maka ambillah, belajarlah dan dalaminya. Baik, itu adalah nama lain bagi surah Al-Fatihah. Kita akan teruskan dengan segmentasi surah. Baik, untuk segmentasi surah ini saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan untuk lihat segmentasi surah ini adalah bagaimana penyusunan ayat ini. Dan sebagaimana kita maklum tadi bahawa surah Al-Fatihah ini adalah conversation ataupun munajat kita antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau kita lihat pada ayat 1 hingga 4, Bismillahirrahmanirrahim, sehingga ayat keempat pada hari ini, Maliki Yaumiddin. Ayat 1 hingga 4 ini memperkenalkan Allah, sifatnya kepada makhluknya di dunia dan di akhirat. Jadi 1 hingga 4 ayat hari ini kita akan tadabbur sama-sama. Kita akan melihat bahawa Allah memperkenalkan dirinya, Allah memperkenalkan sifatnya kepada kita semua di dunia dan di akhirat. Kemudian pada ayat yang kelima, Allah menjelaskan tujuan hidup untuk beribadah. Dalam ayat 5 ni menjelaskan tujuan hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah berkaitan dengan akidah kita, bahawa kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata kerananya tiada yang perlu disembah, yang berhak disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hanya kepada Allah. Kemudian kita pergi pada ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 ni kan, ayat ke-6, motivasi diri agar sentiasa melakukan yang terbaik di dunia dan di akhirat sebagaimana para anbiya. Inilah yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini juga adalah motivasi diri kepada kita bahawa kita meminta hidayah Allah agar membimbing kita melakukan kebaikan, di mana kebaikan itu bukan sahaja di dunia
tetapi dia membawa kepada akhirat. Kemudian kita pergi kepada ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh ini adalah sentiasa berhati-hati atas jalan ini kerana ada ramai musuh yang mahu menggelincirkan para hambanya. Kita lihat di sini bahawa di sini ada golongan yang Allah murkai dan golongan yang sesat. Jadi kita kena tahu daripada surah Al-Fatihah ayat yang ketujuh ini, siapakah golongan yang Allah sebutkan dalam ini? Apa yang mereka lakukan? Maka kita sentiasa berhati-hati supaya kita tidak tergelincir seperti mana yang disebutkan di dalam ayat ini. Ini adalah segmentasi surah secara kasar lah tuan-tuan dan puan-puan, yang nanti kita tadabbur, kita akan lihat lebih mendalam dan supaya kita nampak bahawa selepas ini tuan-tuan dan puan-puan, ketika kita membaca surah Al-Fatihah, kita membaca surah Al-Fatihah, waktu itu adalah kita membaca dengan sebenar-benar bacaan, dengan sebenar-benar kefahaman. Okay. Baik, seterusnya kita pergi kepada ayat yang pertama. InsyaAllah kita masuk sama-sama ya tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak masuk surah Al-Fatihah ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lihat soalan yang keempat ini kan. Kita lihat ayat yang pertama ini. Soalannya di sini adalah, apakah perasaan kita ketika menyebutkan kalimah Bismillahirrahmanirrahim? Apa yang kita lihat, apa yang kita baca ini benar-benar masuk dalam jiwa kita? Adakah Bismillah ini menjadi rutin harian kita? Maka kita lihat di sini, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Subhanallah, bila kita lihat pada ayat ini, setiap kali kita nak buat kerja, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kali kita nak memandu, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kerana apa tuan-tuan dan perempuan, dalam Bismillahirrahmanirrahim ini kita ada satu permintaan yang sangat-sangat perlu untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita pergi kepada yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat yang pertama adalah kalimah B pada awal dia. Kalimah B iaitu dengan. Kalau kita lihat dalam bahasa Melayu tuan-tuan dan puan-puan, kalau orang Melayu ni dia sebut kalimah dengan, sebelum dia tu, sebelum kalimah dengan mesti ada perkataan sebelum tu untuk disambungkan. Dia tidak boleh berdiri dengan sendiri. Sebagai contoh kan kita sebutkan hari ini saya datang dengan menaiki bas. Saya makan dengan menggunakan tangan. Saya tulis dengan menggunakan pen. Kita nampak di sini bahawa kalimah dengan dia tak boleh berdiri dengan sendiri. Maka kita akan bertanya di sini, kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggunakan kalimah ba ataupun bi dengan di hadapan ini? Maka sebelum itu, sebelum kita menjawab persoalan itu, kita nak tahu bahawa apa sebenarnya kalimah bi yang digunakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hadapan ini. Okay, saya conteng sedikit ya. Saya suka sama-sama menulis. Okey, jadi B di hadapan ini tuan-tuan dan puan-puan, dia adalah harfu jar. Dalam bahasa Arab, kalau kita belajar bahasa Arab kan, dia ada isim, fa'il dan harf. Iaitu isim kalau kita belajar bahasa Inggeris dia noun. Noun tu adalah nama. Kemudian fa'il perbuatan, harf adalah dia adalah sejenis perkataan yang tak boleh berdiri dengan sendiri. Maka harful jar di hadapan ini iaitu B ini adalah membawa maksud dua perkataan. Kalau ikutkan para ulama membahaskan
bahawa kalimah bi di hadapan ini membawa 20 makna. Tetapi pada malam ini saya nak sama-sama kongsikan dengan rakan-rakan sekalian, dia membawa 2 makna dahulu. Okey. 2 makna yang pertama adalah ba isti'anah. Kita panggil dia sebagai ba isti'anah, iaitu ba memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua adalah musahabah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita lihat dahulu kalimat isti'anah, memohon pertolongan, ini adalah ketika mana kita menyebutkan bismillah ini, kita memerlukan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kita tak mampu untuk menggerakkan pen kalaulah Allah tidak izinkan. Kita tak mampu nak drive kalaulah Allah tidak mengizinkannya. Maka bila kita membaca bismillah, ya Allah, aku memohon pertolonganmu ya Allah, maka bismillah inilah yang akan kita gunakan dalam setiap perbuatan kita. Maka sebelum daripada huruf ba tadi, kita sepatutnya ada kalimah lain tapi Allah tak sebutkan perkataan tu. Kemudian yang kedua adalah ba musahabah. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita baca bismillah ini, ba ini mengingatkan kepada kita, aku perlu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku perlu melibatkan Allah di dalam setiap pekerjaan aku. Jadi persoalan tadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa Allah tidak letak kalimah lain terlebih dahulu sebelum huruf ba? Sebabnya Allah nak kita sendiri letak perkataan itu di setiap kerja kita. Sebagai contoh, kita sebutkan aku memandu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Aku memulakan pekerjaanku pada hari ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka dekat depan ini kita letak aktiviti kita, perbuatan kita. Sebab itu para ulama dan ahli bahasa, ahli nahwu ni dia menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, kalimah ba ini seolah-olah dia meletakkan abda'u amali. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan pekerjaan saya dengan nama Allah. Jika Allah Ta'ala sebutkan satu persatu, beribu juta perkara manusia buat. Daripada pagi bangun tidur, celik mata sampailah malam tutup mata sekali pun jadi banyak aktiviti yang dilakukan. Maka perkara penting di sini adalah apa sahaja yang manusia buat, Allah Ta'ala hendak semua perbuatan kita mesti dimulakan dengan Bismillah. Maka kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan, bismillah dengan nama Allah ini, saya minum dengan nama Allah, saya makan dengan nama Allah. Dengan cara ini Allah mahu manusia tidak terpedaya dengan gangguan syaitan. Kerana apa? Kerana sikit-sikit baca bismillah, sikit-sikit baca bismillah. Jadi syaitan pun takut nak ganggu sebab kita libatkan Allah dalam setiap pekerjaan kita. Jadi apa-apa sahaja tuan-tuan dan puan-puan, tindakan kita selepas kita faham ayat ini, kita kena ingatkan pada diri kita, kita kena sebut bismillah. Maka dengan sebab baca bismillah ini, terlalu banyak kita sebut dalam kehidupan seharian kita, Allah nak kita ini, aktiviti kita ataupun perbuatan kita ini terpengaruh dengan ucapan bismillah dan melibatkan Allah dalam setiap perbuatan kita. Dan kesannya apa tuan-tuan dan puan-puan? Kesannya bismillah pada orang mukmin ini, dia akan lebih berhati-hati dalam setiap amalannya. Maka bila mana semua kerja kita berkisar atas nama Allah, kita lebih berhati-hati, terutama yang melibatkan dosa ataupun maksiat. Kita minta Allah lindungi kita, kita minta Allah tolong ya Allah tolong ya Allah. Aku sedang melakukan kerja ini kerana-Mu ya Allah. Maka sebab itulah di mana-mana pun kita diminta sebut nama Allah. Iaitu dengan bismillah ini kita sedang sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Ahzab,
Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, untuk bersyukur kepada Allah ini, ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan serta sebutan yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kamu kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dan nak katanya ni tuan-tuan dan puan-puan, bila kita dah terbiasa dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, nanti satu masa kita rasa apa ya yang kurang, macam kurang je, belum, rupa-rupanya belum baca Bismillah. Jadi itu antara kesannya Bismillah dalam kehidupan kita. Jadi bila kita tadabbur ayat ini, kita lihat kalimah ba ni saja, rupa-rupanya dia adalah kita memohon pertolongan Allah dan kita memohon agar kita ini sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita nak dalam kehidupan kita. Apa-apa yang kita buat kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu adalah tentang Bismillahirrahmanirrahim. Kita pergi Bismillah. Dan Ar-Rahmanirrahim nanti insyaAllah kita akan masuk kepada ayat yang ketiga. Kita pergi kepada Ar-Rahmanirrahim. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan untuk kita analisa perbuatan makan nasi. Kita lihat ketika mana kita berusaha untuk makan secubit ataupun kita panggil apa ya, sesuap nasi. Kita terfikir tak ataupun kita memikirkan di sebalik kita dapat menyuap nasi tersebut ke dalam mulut kita. Baik, kita lihat di sini usaha kita, usaha saya. Saya beli beras, basuh beras, masak nasi, basuh tangan, senduk nasi ke atas pinggan, suap nasi ke dalam mulut, kunyah nasi, telan nasi. Tetapi subhanallah, rupa-rupanya sebelum wujudnya beli beras ini tuan-tuan dan puan-puan, rupanya ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan matahari, Allah turunkan hujan, ciptakan petani, gigi, lidah, sistem pencernaan, sistem perkumuhan dan sebagainya. Subhanallah. Allah memberi pertolongan kepada kita untuk kita dapatkan sesuap nasi itu. Subhanallah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan sekalian, ketika mana kita rasa rezeki di hadapan mata kita, kita kena lihat siapa yang memberikan rezeki itu kepada kita. Ini samalah juga dalam kita mendidik diri, mendidik anak-anak, mendidik isteri, siapa yang memberikan kita rezeki ini. Di sinilah datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa pertolongan Allah, maka tidak jumpalah kita sebutir nasi itu. Ini yang kita perlu memikirkan. Ataupun perkara-perkara yang kecil, kita kena ambil masa muhasabah, kita lihat. Kita sama-sama muhasabah, kita sama-sama memikirkan, dan buah daripada tadabbur tadi, dia kena berkait dengan tazakkur, iaitu dia memikirkan daripada ayat tadi. Kan tadi saya bawa rakan-rakan sekalian untuk tadabbur ayat. Kemudian kita pergi kepada tazakkur untuk kita sama-sama fikir. Apa yang Allah sebenarnya dah bantu aku banyak sangat ni? Apa yang Allah dah berikan aku hidup sampai hari ini? Jadi aktiviti tadabbur dan tazakkur memikirkan itu dia seiring, dia perlu seiring supaya akhirnya dia dapat menghasilkan kepada amalan kita, tindakan kita. Baik, ini kalimah bismillah tadi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita nak pergi kepada ayat yang kedua. Ayat yang kedua ini adalah tentang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, kita conteng sedikit ya puan-puan, rakan sekalian. Baik, Alhamdu ini Allah memperkenalkan, Allah meletakkan kalimah Alhamdu. Alhamdu ini kalau kita panggil dia adalah sebagai isim.
Dia bukan perbuatan, dia adalah isim, iaitu bila kita sebut alhamdu ini, dia tidak terikat dengan masa, dia tidak terikat dengan tempat, maksudnya dia boleh gunakan bila-bila masa. Jadi kita sebutkan di sini segala puji tertentu bagi Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Jadi kita kena lihat di sini, alhamdulillah segala puji tertentu bagi Allah. Kita bezakan tuan-tuan dan puan-puan, kita beza puji dan syukur manusia dengan kita puji dan syukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kalau kita lihat, kalau kita melihat pada kita syukur dan puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau manusia, sama ada kita syukur, kita berterima kasih ataupun kita puji. Dia jarang tuan-tuan dan puan-puan kalau kita berlaku serentak. Sebagai contoh kan, kita tahu hari ni kawan kita tu nak belanja makan sebagai contoh. Jadi kita pun puji dia cantik hari ni. Sebab tahu ni nak kena belanja makan. Jadi bila puji tu ada makna. Jadi dia ada makna. Kemudian bila kita ucap terima kasih, dia belum tentu lagi kawan dia tadi tu dia akan puji semula. Dia cuma cakap terima kasih. Dia jarang cakap dia puji cantik juga awak. Dia biasanya antara salah satu. Tetapi kalaulah kita lihat di sini bahawa ketika kita syukur dan puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai contoh tuan-tuan dan puan-puan dalam keadaan kereta mati tengah jalan, tiba-tiba di tepi ada gajah, anak dan isteri dekat dalam kereta, anak dah nangis dah, kita pula dah buntu tak tahu nak buat apa. Tiba-tiba ada seorang kawan daripada belakang, kereta belakang, rupanya kawan tu kita kenal, dia nampak kita punya kereta, dia berhenti di tepi, dia kata nak minta tolong apa. Waktu itu kita punya perasaan, ya Allah, kita rasa ya Allah mujur kau ada. Kalau tak tahulah keadaan aku macam mana. Tetapi kalau kita lihat di situ, sebenarnya kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala yang sepatutnya kita puji. Kita sebut alhamdulillah kau hadir waktu ini, terima kasih ya Allah kau hadirkan dia. Kita akan lebih sebutkan begitu. Ya Allah, terima kasih ya Allah, engkau yang maha mendengar, engkau hadirkan orang ini untuk bantu aku. Kita ucap pujian dan kita bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, kita sampai begitu sekali. Sebab apa? Sebab tadi kita berada dalam suasana yang genting, suasana yang takut. Itu bezanya. Maka di sini kita lihat bahawa pujian yang selayaknya adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak layak untuk menerima pujian. Okay, sini disebutkan kita pujian selayaknya untuk Allah. Kadang-kadang kita manusia ni nak dipuji juga kan. Dah pakai cantik-cantik orang tak puji pula. Jadinya bila kita sedar bahawa pujian itu hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak rasa kecewa, kita tak rasa berkecil hati. Tapi kalau kita kan, kalau sebagai contoh, kalau suami dah buat kerja ataupun isteri dah buat kerja, dah saling membantu, apa salahnya kita berterima kasih ataupun sebagai contoh kita memuji. Walaupun kita tahu selayaknya adalah Allah, tetapi sebagai manusia kita tahu dengan mudah-mudahan dengan pujian itu membuatkan seseorang itu untuk bertambah kebaikan, bertambah amalannya. Maka di sini adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kat sini adalah rabbil alamin. Kalau kita lihat rabbil alamin ini Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Kalau kita lihat di sini bahawa Rabb ini adalah Tuhan yang memelihara. Tuhan yang memelihara
dan mentadbirkan sekalian alam. Jika tidak diletakkan al-alamin, kita nak fahami kalimah Rabb ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat kalimah lillah di sini. Allah letakkan kalimah lillahi kemudian Rabbi. Lillah ini adalah nama yang paling agung, kemudian disebutkan Rabbi ini sifat Allah yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Dan satu perkara yang menarik tuan-tuan dan puan-puan bila saya baca antara kalimah Rabb ini, yang paling mengusik hati saya adalah sifat Allah Rabb ini adalah Dia yang memelihara kita dari alam rahim sehinggalah kita hidup pada hari ini. Dia yang memelihara dengan penuh kasih sayang. Dialah yang memelihara kita daripada segala daripada malapetaka, daripada mara bahaya. Dialah yang memelihara kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebutkan Rabbil Alamin, kita kena ingat bahawa aku ada Allah yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Dia masuk ke dalam jiwa kita, Rabbi, Rabbil Alamin, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Kalau kita ikutkan terjemahan biasa, Allah Tuhanku. Tetapi bila kita mendalami maknanya Rabbi, Allah Tuhanku yang memelihara aku daripada segala fitnah, segala mara bahaya, segala malapetaka dan sebagainya. Maka bila kita tahu kita ada Allah, Rabb yang menjaga, yang memelihara, kita akan yakin bahawa kita tidak akan dikenakan bahaya selagi Allah tidak mengizinkannya. Itulah nak sebutkan Rabbil Alamin, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Kita nampak tak di dalam dunia ini ataupun di dalam kehidupan kita, kita sudah nampak tak Rabbil Alamin ini yang sentiasa ada memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Sebab itu kan tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ada rezeki ataupun kita suka berjalan, dia sangat memberikan kesan kepada kita. Kita akan nampak sebab bila kita keluar negara sebagai contoh ataupun tempat-tempat yang sangat cantik dan menakjubkan, dia akan lebih menggambarkan Rabbil Alamin ni yang mentadbirkan sekalian alam, subhanallah, yang sangat cantik, yang sangat banyak manfaatnya. Dan puji dan syukur ini tuan-tuan dan puan-puan, bila kita tengok pujian dan syukur ini, kita nak lihat bahawa dalam setiap keadaan apa-apa pun, kita puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah bila mana kita tadabbur surah Al-Fatihah tadi, kita dah tahu alhamdulillah, puji dan syukur. Dia tidak puji saja ataupun tidak syukur. Dia membawa dua maksud, puji dan syukur. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah apabila menyaksikan hal-hal yang beliau sukai, yang menyenangkan bagi baginda akan sebutkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan kenikmatan darinya menjadi sempurna semua amal kebaikan. Subhanallah. Lihatlah di sini bahawa Nabi menyebutkan bi ni'matihi, dengan kenikmatan darinya menjadi sempurna semua amal kebaikan. Maksudnya Nabi kata di sini, tiada satu pun usaha daripada baginda Nabi SAW. Semuanya dengan kenikmatan darinya menjadi sempurna semua amal kebaikannya. Nikmatnya Allah berilah menjadikan amal kebaikan kita sempurna. Sedangkan apabila beliau menyaksikan hal-hal yang disukai iaitu tidak menyenangkan, maka baginda mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Inilah yang kita kena terapkan. Bila kita suka ataupun tak suka, kita lafazkan dahulu kalimah ini. Alhamdulillah. Dua-dua ni alhamdulillah, kan tuan-tuan dan puan-puan lihat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya ala kulli halin. Maka kita belajar bahawa puji dan syukur dalam setiap keadaan. Perkara ini ataupun benda ini dia perlukan proses. Mungkin ujian yang kita terima, kali pertama kita terima,
kita membuatkan kita terduduk, kita rasa lemah, tetapi kita perlu bangkit untuk kita melihat semula Allah beri kepada kita ini untuk kita puji dan syukur kepada nikmat yang Allah beri. Maka di sini kita nak lihat mengenali Rabb tadi, Rabbul Alamin. Tadi kita lihat Rabb tadi secara asasnya Rabb itu adalah yang mentadbir sekalian alam, yang memelihara, yang mentadbir sekalian alam. Kita nak belajar, saya nak ajak rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan melihat mengenali Rabb di mana Fir'aun belajar daripada Nabi Musa. Kita lihat bahawa ketika mana waktu ini Nabi Musa dan Harun dia menyampaikan dakwah kepada Fir'aun. Lalu Fir'aun berkata, siapakah Tuhanmu berdua wahai Musa? Sebenarnya Nabi Musa ini dan Harun dah beritahu kepada Fir'aun tentang Tuhannya. Tetapi dia nak bertanya lagi. Fir'aun ni dia tak nak terima dakwah sebenarnya. Jadi dia tanya, siapakah Tuhanmu berdua wahai Musa? Maka inilah respon kepada Nabi Musa bertanya, respon Fir'aun kepada Nabi Musa bertanya siapakah Tuhan walaupun sudah didakwah oleh Nabi Musa dan Harun. Fir'aun dia tak terima dakwah sebab dia sudah dikelabui dengan kuasa. Ialah dia ada kuasa, dia ada harta, dia ada pangkat. Maka dia rasa dia adalah yang berkuasa. Maka dia kata, baginda Nabi Musa menjawab, qala rabbuna allazi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk. Jawapan daripada Nabi Musa ini, kalau kita lihat, jawapan Nabi Musa sangat lembut dan tidak orang kata dalam bentuk yang sopan dan lembut. Dia tidak pun melenting ketika mana kita tahu bahawa Nabi Musa ini takut ketika berhadapan dengan Fir'aun, sehingga kan doanya dirakamkan, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi Musa punya takut itu dia memohon kepada Allah supaya Allah lapangkan dadanya sebab nak bertemu dengan Fir'aun ni, Fir'aun yang zalim, Fir'aun yang membuat banyak kejahatan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ketenangan kepadanya supaya menjawab dengan lembut dan tidak kurang ajar. Ini yang disebutkan. Kemudian Tuhan kami ialah Tuhan yang memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu. Kita lihat di sini pula Nabi Musa menjawab dengan apa yang Fir'aun sedang alami, iaitu memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu yang diberikan kepada kita semua. Kemudian memberinya petunjuk, dan petunjuk yang dimaksudkan adalah petunjuk untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Sebagai contoh kan, ikan dia ni tak belajar dari emaknya cari makan, tapi dia tahu oh itu makanan untuk dia makan. Maka di sini nak menunjukkan bahawa Allah yang memberikan bentuk kejadian, Allah yang jadikan sebagai contoh lembu di padang, kemudian memberikan petunjuk untuk makan rumput itu untuk dia hidup di atas dunia ini. Kemudian Fir'aun belajar daripada Musa lagi tentang Allah, tentang Rabb ini. Tuhan yang telah menjadikan bumi. Ini adalah jawapan Nabi Musa. Tuhan yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit, kemudian tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan. Dan inilah yang sebenarnya Musa sebenarnya nak ajar kepada kita, nak didik kepada kita. Allah menjadikan al-ardha mahdan sebagai hamparan bagimu. Wasalaka lakum fiha subula, dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air, dan kemudian fa'ahrajna, kemudian kami tumbuhkan dengan air hujan itu bermacam-macam aneka tumbuhan. Subhanallah. Ayat ini sedang mendidik kita juga ketika mana kita melihat tanam-tanaman.
kita melihat hujan, kita melihat langit, kita nampak tak Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan semua itu, yang menjadikan semua itu. Nabi Musa berkata kepada Firaun, Firaun dah dapat banyak sangat ni nikmat rezeki yang Allah bagi. Tapi dia tetap juga tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak, dia rasa dia banyak kuasa dan dia juga mengaku dia menjadi Tuhan. Dan seterusnya kita pergi kepada ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Seperti mana tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir-Rahim ini adalah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Dua perkara ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini dia berasal dari perkataan Rahimah. Rahimah. Dan Rahimah ini dia berasal daripada kalimah perkataan rahmat. Berasal daripada perkataan rahmat. Jadi daripada perkataan ini, Ar-Rahman ini adalah antara sifat pemurah Allah. Ar-Rahman ini atas dunia, sebagai contoh, Ar-Rahman ini di atas dunia, orang yang solat boleh makan, yang tak solat pun boleh makan. Orang yang ingkar boleh dapat rezeki, orang yang taat pun dia dapat rezeki. Orang yang ingkar tolak syariat Allah pun boleh makan. Orang yang menunaikan syariat Allah pun boleh makan. Ini Ar-Rahman yang Allah sangat baik, sangat pemurah, berikan kepada Allah. Tidak pilih, dia punya konsep tidak pilih orang-orang yang perlu diberi ataupun tidak, tetapi Allah beri semua yang atas dunia ini. Inilah menunjukkan antara sifat pemurah Allah. Maka Ar-Rahim ini hanya untuk orang yang abdikan diri kepada Allah. Kalau Ar-Rahman ini kita dapat di dunia, ini untuk dunia. Kalau kita lihat Ar-Rahim, dia adalah untuk akhirat. Maka Ar-Rahim ini hanya untuk orang yang abdikan diri kepada Allah, yang taat kepada Allah, dan Allah berikan ganjarannya syurga. Ini kiranya eksklusif untuk di akhirat. Kita lihat Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Kita lihat rahmat ini adalah dia belas ihsan ataupun kita rasa belas kasihan. Rahmat ini bermaksud adalah belas kasihan Allah. Selepas ini kita akan lihat contoh bagaimana rahmat ini melihat kepada situasi Ashabul Kahfi. Kita nak tengok macam mana memaknai rahmat ini. Kita lihat pada memaknai rahmat ini, Ashabul Kahfi, kita lihat pada ayat yang ke-10 surah Al-Kahfi. Sebagaimana yang kita tahu bahawa pemuda-pemuda Al-Kahfi ini belia, dia lari dari negeri mereka kerana raja negeri itu zalim. Maka mereka ini tidak terdaya hendak sebarkan tauhid. Mereka rasa tak tahan dah. Mereka dah puas dah menyebarkan tapi tak tahan, mereka lari. Setelah penat kemudian mereka masuk ke dalam gua. Maka pada sini kita lihat awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, lihatlah pemuda Al-Kahfi ini, mereka berharap rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kan, kita berlari ni, kita memikir macam mana nak makan ni nanti, kita nak tidur tempat sempit ni, kita boleh ke hidup ni, dia memikirkan. Tetapi Allah ilhamkan kepada pemuda Al-Kahfi ini adalah untuk meminta rahmat kepada kami dari sisimu. Inilah yang diminta oleh Ashabul Kahfi. Dan cukuplah doa ini untuk kebaikan dunia kita sebenarnya, tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan sekalian. Kalau kita lihat di sini bahawa kalimah Al-Fityah ini dia merujuk kepada sekumpulan anak muda yang berjiwa besar. Al-Fityah ini anak muda yang berjiwa besar. Lafaz hayyi pula kita lihat wahayyi. Wahayyi ini daripada tahyi'ah yang bermaksud mudahkan urusan sehingga langsung tidak
mengalami sebarang kesulitan. Mereka minta kepada Allah agar dimudahkan urusan sehingga tidak mengalami sebarang kesulitan. Dan lagi satu, mereka mohon rosyada. Rosyada ini adalah petunjuk, iaitu selari dengan kebenaran. Boleh jadi dia juga adalah sesuatu yang terbaik dan lebih utama. Maka kesannya kebaikan daripada doa ini, rakan-rakan sekalian, bukan sahaja dinikmati oleh mereka, malah dirasai oleh generasi 300 tahun kemudian, malah turut dirasai oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kita juga mendapat petunjuk tentang kebenaran dan kekuasaan Allah Ta'ala. Maka doa ini kita amalkan setiap malam, Khamis malam Jumaat kita baca surah Al-Kahfi. Kita boleh ulang-ulang dia 3 kali ataupun sambil itu kita berdoa. Mereka ini minta rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita lihat pada ayat yang ke-16, Allah menjawab, Allah mengabulkan permohonan Ashabul Kahfi ini. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Nescaya Allah akan melimpahkan sebahagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dan urusanmu. Kalau kita lihat di sini bahawa an-nashru ini, yanshur ini dia datangnya daripada kalimah al-nashru. An-nashru bermaksud sesuatu yang diperluaskan atau dilimpahkan. Dilimpahkan kepada Ashabul Kahfi ini rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kita lihat kalimah mirfaqa. Mirfaqa ini dia berasal dari kalimah al-irtifaq. Al-irtifaq dia bermaksud sesuatu yang lembut, yang berlaku, kelembutan yang menakjubkan yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada Ashabul Kahfi ini adalah mereka diberikan nikmat tidur yang sangat nyaman walaupun dinikmati selama ratusan tahun. Ada yang kata 300 tahun, 309 tahun. Sedangkan mereka berada di dalam sebuah lokasi persembunyian yang ditambah pula situasi yang amat genting. Mereka ini dalam situasi raja yang zalim, lepas tu berlari dalam keadaan persembunyian yang sangat gelap. Inilah yang Allah kurniakan kepada mereka. Dan mereka ini diberikan dua kelebihan ini kerana kebaikan yang dimiliki dan diamalkan mereka. Yang pertama, mereka mengasingkan diri daripada kerajaan ataupun raja yang zalim tadi. Wa iz'tazaltumuhum, ini mereka sembunyikan diri, mengasingkan diri, dan mereka menjauhkan diri daripada mengabdikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka ya'budun, dan mereka melarikan diri daripada raja yang zalim itu. Maka Allah berikan rahmat kepada mereka, iaitu nikmat tidur, nikmat kehidupan yang tenang di dalam sebuah gua. Inilah rahmat yang kita perlukan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu bila kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, kita memerlukan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Rahmat ini adalah belas kasihan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita minta, ya Allah rahmatilah aku. Di mana maksud rahmat ini ketika mana kita tak sebutkan dia secara detail, tetapi bila kita sebutkan rahmatilah aku, bermaksud kasihanilah aku ketika mana aku perlukan sesuatu itu, kau berikanlah ya Allah. Tetapi kita sebutkan rahmati saja. Itulah yang diajar oleh Ashabul Kahfi. Kemudian kita pergi kepada ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin ini adalah yang menguasai hari pembalasan. Malik. Malik ini adalah Tuhan yang memiliki, menguasai. Sebagai contoh, kita ada kereta. Kita panggil Malikus Sayyarah, kita panggil tuan yang memiliki kereta itu siapa? Kita. Jadi memiliki yang menguasai hari pembalasan ini adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah memperkenalkan sifatnya lagi, aku ini yang menguasai hari pembalasan. Jadi
Apabila kita memiliki sesuatu, maka artinya kita berkuasa penuh. Maka tadi kereta tadi itu, bila kata kita punya kereta, maksudnya kita yang berkuasa penuh. Orang lain tak boleh drive sesuka hati, orang lain tak boleh masuk sesuka hati. Jadi itulah yang disebutkan sebagai malik. Jadi kalau kita nak lihat malik ini, artinya di sini adalah hari akhirat nanti, tuan-tuan dan puan-puan, adalah hari untuk Allah seorang. Dia beri kuasa yang ada kepada dia seorang. Tidak ada sikit pun kuasa diberi kepada orang lain. Inilah kalau kita memahami bahawa adanya hari pembalasan. Kalau hari ini kita dituduh ataupun difitnah ataupun kita rasa kecewa dengan sesuatu ataupun seseorang, satu hari nanti akan ada hari pembalasan. Allah yang akan memberi ketika itu, waktu hari pembalasan itu. Maka kalau kita ada kuasa, hari ini kalau kita ada kuasa tetapi kita gunakan kuasa itu dengan cara yang baik, yang Allah redha, insya-Allah akhirat kelak Allah akan beri kepada kita syurga insya-Allah. Dan kalau kita lihat di sini bahawa Malik Yaumiddin adalah Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Dan kalau kita lihat ad-din juga di sini, dia adalah kalimah boleh jadi agama ataupun kita sebut ad-din iaitu hutang. Agama ataupun hutang. Banyaklah kalau kita tahu bahasa Arab ni dia ada banyak makna walaupun satu ayat. Jadi ad-din maknanya pembalasan. Nak katanya di sini akhirat kelak urusan kita atas padang mahsyar satu sahaja iaitu terima pembalasan. Sembahyang dan puasa sudah tidak ada di akhirat. Semua amal ibadat tidak ada, yang ada ialah hari pembalasan. Yang ada adalah pembalasan. Kita tidak ada lagi solat, kita tidak ada lagi azan. Waktu itu kita tidak ada amal-amal yang kita lakukan ke atas dunia ini. Masa itu adalah hari pembalasan. Maka tiap-tiap seorang daripada kita mesti yakin bahawa selain daripada dunia ini ada satu lagi iaitu akhirat. Bila kita yakin adanya akhirat, insya-Allah kita akan menjalani kehidupan ini dengan tenang. Kita rasa kita nak buat amal kebaikan. Sebab hari ini ada orang yang tak percaya bahawa hari akhirat ini akan ada. Dan mati itu sebagai laluan untuk kita pergi menuju ke alam akhirat. Jadi kesimpulannya hidup kita manusia di muka dunia ini, selain daripada kita mengimani bahawa Allah ini ada dan Allah ini berkuasa, Allah juga mencetuskan hari akhirat. Hari akhirat ini urusannya berkenaan pembalasan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, sebanyak mana orang buat baik di atas dunia sekarang ni, walau tidak ada siapa pun yang mengenang budi, maka kita jangan frust, jangan kecewa, jangan bersedih. Kita buat baik pada orang, mengajar orang, sedekah kepada orang, tolong orang, kita buat segala-galanya, tiba-tiba tidak ada orang yang balas. Dan tidak ada orang yang senyum pada kita, tak ada orang yang ucap tahniah kepada kita, ucap terima kasih, maka kita tidak usah frust, kita tidak perlu rungsing, kita tidak perlu stres. Kerana apa? Kerana kita yakin 100% adanya hari pembalasan. Kalau orang tak kenang budi, tak mengapa, akhirat kelak nanti akan terima balasannya. Begitu juga kalau kita lihat ada orang ni jahat kan, dia buat kezaliman tetapi dia tak masuk penjara, dia tidak dikenakan denda, tak dikenakan saman dan sebagainya, kita tak perlu frust, kita tak perlu marah-marah rungsing kan. Sebab apa? Sebab kita meyakini bahawa inilah hari pembalasan akan tiba satu hari nanti. Maliki yaumiddin. Tiba-tiba saya teringatkan tentang saudara-saudara kita di Palestin, tuan-tuan dan puan-puan kan. Mereka, iktikad mereka sangat kuat bahawa mereka akan adanya hari pembalasan ini. Mereka bersedia untuk mati.
Dan saya baru lihat baru-baru ni kan video di mana anak-anak kecil ni, mereka ini kalau kita ke atas dunia ni, kita kat anak-anak kat rumah ni kita tuliskan buku mereka, nama-nama mereka kan supaya tidak hilang. Tapi anak-anak kecil di Palestin, mereka sambil menuliskan nama kawan-kawan mereka, saudara-saudara mereka di tangan supaya nanti ketika mereka dibom oleh Zionis Israel, mereka boleh cam yang bahawa tangan ini milik siapa. Dia sangat meruntuhkan jiwa saya ketika melihat mereka bersedia dengan kematian, subhanallah. Dan semangat inilah yang menyebabkan manusia, bila mana kita meyakini bahawanya ada hari pembalasan ini, kita yakin bahawa di atas dunia ini kita mempertahankan kebaikan dan boleh melawan kejahatan. Banyak-banyaklah kita sama-sama untuk membuat amal kebaikan. Dan kita daripada ayat ini, daripada ayat Maliki Yaumiddin ini, kita nak mengenali hari pembalasan. Pada ayat surah Al-Infitar ayat 18 hingga 19, Allah menyebutkan summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma izilillah. Pada ayat ini, sebelum itu Allah sebutkan wa ma adraka ma yaumuddin. Lepas tu ayat yang ke-18 ini disebutkan lagi summa ma adraka ma yaumuddin. Maka ketika mana Allah mengulang kalimah-kalimah itu, bahawa kalimah yaumuddin itu adalah kalimah yang sangat penting, bahawa Allah sedang mengingatkan kepada kita bahawa hari ini adalah hari yang penting dan semua orang akan alami, dan maka bersedialah. Bila ada pengulangan ayat di dalam satu surah, ia bermakna Allah memberikan penekanan yang serius yang kita perlu ambil perhatian. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Allah tanya lagi. Sebagai contoh, ayah kita tanya anak-anak kan, tanya banyak kali, maksudnya benda itu penting. Dan iaitu pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya untuk menolong orang lain. Waktu itu ketika mana di atas dunia dia ada kuasa, waktu ini dia tidak ada kuasa langsung, tak mampu nak menolong orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Maka hari ini Allah menunjukkan bahawa dialah Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Dan waktu itu adalah dalam kekuasaan Allah, dialah Raja hari pembalasan. Tiada siapa yang boleh melawannya waktu itu, dan Allah lah berkuasa sepenuhnya. Mengenali hari pembalasan lagi, pembalasan ini di luar daripada kemampuan manusia, bermaksud di luar daripada pemikiran manusia. Pada hari ketika itu, harta benda dan anak-anak tidak dapat memberikan pertolongan sesuatu apapun kecuali harta benda dan anak-anak orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat sejahtera dari syirik dan penyakit munafik. Ini mengingatkan saya pada ayat surah Abasa juga, ayat 34 hingga ayat 36 Allah sebutkan yauma yafirul mar'u min ahi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu semuanya berlari, antara mereka ini berlari, tidak kenal siapa dia punya kawan, dia punya mak, ayah, isteri, sahabat, semua dia tidak kenal. Yang ada hanyalah diri dia sendiri, dan waktu itu dia sibuk dengan diri dia sendiri. Maka di sini kita lihat bahawa hari pembalasan itu amat dahsyat. Allah menunjukkan kepada kita, kita yakin bahawa adanya hari pembalasan, maka kita siapkan amalan kita sama-sama insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan. Maka daripada sini kita belajar bahawa ayat 1 hingga ayat 4 ini Allah perkenalkan sifatnya. Alhamdulillah, lillah ini Allah, segala puji bagi Allah. Siapa yang memujinya? Allah sendiri yang memuji dirinya, bahawa segala puji bagi Allah, iaitu yang Rabbil Alamin, Tuhan yang mentadbir sekalian alam, sifat Allah yang pertama. Yang kedua,
yang maha pemurah lagi maha penyayang, Maliki Yaumiddin, iaitu yang menguasai hari pembalasan. Maka ini Allah perkenalkan sifatnya kepada kita di dalam surah Al-Fatihah. Maka bila kita baca surah Al-Fatihah, kita sebenarnya sedang bercakap ataupun kita sedang melakukan antara Allah dengan kita. Pada ayat yang atas ni menyebutkan tentang Allah, tentang sifatnya. Nanti di bawah itu dia akan menceritakan tentang diri kita. Dan ketika dipuji Alhamdulillah ini, dalam hadis kursi Allah menyebutkan hamidani abdi, iaitu hambaku memujiku. Kalau kita memuji, kalau contoh kita puji seseorang kan, kata kau puji aku, wah bagusnya, terima kasih lah. Tapi dekat sini bila kita kata Alhamdulillah, Allah sebutkan hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Jadi Allah perkenalkan sifatnya pada kita di dalam surah Al-Fatihah ayat 1 hingga ayat 4. Dan refleksi diri tuan-tuan dan puan-puan sebelum kita tamatkan, refleksi diri yang kita nak tahu adalah yang pertama, sudahkah saya mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dan rasa kebergantungan kepadanya. Hari ini kita lihat orang lain pakai kereta besar, hari ini kita lihat orang berpangkat tinggi, hari ini kita nampak orang kereta bertukar-tukar. Dia membuatkan kita goyah, kita hilang kita punya pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kalau kita tahu Allah lah yang menetapkan rezeki kita, usaha kita yang kita laksanakan untuk mendapatkan itu adalah sebagai amal soleh. Kalau rezeki tadi Allah dah tetapkan, maka amal yang kita buat itu sebagai amal soleh, nanti kita nak bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tanya diri kita selepas kita baca Al-Fatihah, kita baca 17 hari ni, tetapi kita duduk muhasabah, sudahkah saya kenal Allah, benar-benar mengenali Allah? Tadi kita dah kenalkan sifat Allah itu Rabbul Alamin, Ar-Rahmanir Rahim dan Maliki Yaumiddin, dan rasa kebergantungan kepadanya. Dan selepas ini tuan-tuan dan puan-puan, kita nak sama-sama kita mulakan setiap amal kita, perbuatan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita sebutkan macam tu, walaupun kita rasa macam terpaksa, tapi bila kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita akan rasakan, ya Allah, aku buat ni kerana Allah, bukan kerana manusia, bukan kerana dia. Dan yang kedua, sudahkah saya merasai nikmat melimpah ruah yang Allah kurniakan kepada saya sehingga terbit kesyukuran setiap kali melafazkan hamdalah dalam solat? Sudahkah kita rasa nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, walaupun kita tak minta pun kadang Allah beri. Kadang-kala nikmat yang kita dapat daripada kecil berpanjangan, sebagai contoh oksigen sehingga hari ini, sudahkah kita bersyukur kepadanya? Dan ketika kita melafazkan Alhamdulillah dalam solat, adakah kita benar-benar menjiwainya? Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, jika kita dalam solat kan, ketika kita mulakan Bismillahirrahmanirrahim, kita hayati satu persatu. Kalau kita nak belajar khusyuk dalam solat itu, kita baca satu persatu, kita jangan tergopoh-gapah. Sebab itu ada seorang ini, dia mengingatkan kepada saya, kalau kita rasa nak tenang, nak khusyuk, mulalah 15 minit sebelum masuk azan ataupun sebelum orang bang di masjid lah kan. 15 minit sebelum itu dah siap-siap dah untuk solat ataupun dah siap-siap untuk ambil wuduk. Supaya kita tidak tergopoh-gapah, kita tidak berkejar-kejaran. Hari ini kita hilang khusyuk dalam solat sebab kita fikir, oh banyak lagi kerja tak buat ni, tak habis lagi ni. Banyak lagi. Jadi daripada situlah kita yang kena restructure kehidupan kita, ataupun kita kena muhasabah diri kita. Sampai bila saya nak solat macam ni, dah umur, sebagai contoh umur 35 tahun, 40 tahun, takkanlah saya nak solat macam saya umur 15 tahun. Kemudian kita pergi kepada pula solat sunat,
solat sunat saya dulu, takkanlah solat sunat saya nak macam umur ketika umur 20 tahun. Jadi kita refleksi diri daripada situ. Dan akhirnya ketika kita melafazkan Alhamdulillah di dalam solat, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kekhusyukan dan Allah kurniakan kita ketenangan di dalam solat dan juga di luar solat. Alhamdulillah, barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah untuk pada malam ini kita dahului dengan surah Al-Fatihah 1 hingga 4. InsyaAllah pada bulan hadapan kita akan pergi kepada ayat yang seterusnya. Kemudian barulah kita akan masuk kepada ayat-ayat pilihan yang di dalam buku Tahan dan Tenang Nanti Datang Senang itu. InsyaAllah. Jika tiada apa-apa, ini sahaja perkongsian pada malam ini. Barakallahu fikum. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan kita berjumpa lagi. Jangan lupa doakan saya juga di dalam solat-solat tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita diberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Tenang dan rahmat yang kita perlukan dalam kehidupan kita. InsyaAllah. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. InsyaAllah kita jumpa lagi. Barakallahu fikum.